Hai belajar SRT. Hari ini kita akan fokus tajuk amalan kebersihan diri di tempat kerja. Jom kita belajar. Baik, objektif yang ingin dicapai ialah mengenal pasti amalan kebersihan diri di tempat kerja. Anda dikira berjaya sekiranya dapat menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri dalam bidang penyediaan makanan, kemudian menerangkan penampilan diri yang sesuai mengikut bidang kerja. Okey, seterusnya menjelaskan kepentingan pemilihan jenis pakaian, kasut dan penutup kepala yang sesuai dipakai. Last kali baru kita membanding kelengkapan perpakaian yang dipakai oleh staf mengikut bidang kerja dalam penyediaan makanan. Jom kita mula. Alright, lihat gambar ini. Penampilan yang kurang menarik, keadaan yang kotor dan kebersihan tidak dijaga. Sebenarnya penting untuk kita menjaga kebersihan diri semasa di tempat kerja. Terdapat 4 kepentingan yang patut kamu ingat. Kepentingan pertama ialah mencegah pelbagai penyakit akibat pencemaran. Sekiranya kotor, senanglah kuman merebak di situ. Kemudian kepentingan kedua ialah meningkatkan kepuasan kepada pelanggan. Boleh bayangkan bila you punya kedai dan pengendali penampilan dirinya sangat bersih, nampak kemas. So, puaslah pelanggan nak makan kat situ Alright. So, bila kepuasan kepada pelanggan sudah tercapai, of course, satu lagi kepentingan ialah meningkatkan keyakinan diri pekerja. Bila you pakai smart dan sesuai, dan bersih, of course kamu akan lebih yakin berdiri di depan orang. Satu lagi ialah meningkatkan pendapatan syarikat. Yes, apabila pelanggan puas hati, pekerja yakin, automatik duit pendapatan syarikat akan meningkat. So, 4 kepentingan pastikan kamu hafal. Seterusnya kita lihat kepentingan pemilihan jenis pakaian bagi pengendali makanan. Pengendali makanan bukan hanya termasuk chef sahaja. Mungkin pelayan, contohnya waiter atau waitress, ataupun pengurus makanan pun di dalam kategori pengendali makanan. So, mereka mesti pilih jenis pakaian yang sesuai. Kenapa Apa kepentingannya? Ini jawapannya. Kepentingan pertama ialah mempamerkan penampilan diri yang menarik. Dari segi pakaian, kita automatik tahu jawatan kamu. Boleh bayangkan chef pakai pakaian chef lah. Janganlah pakai swimming suit. Okey? Jadi itu penampilan diri yang menarik. Seterusnya, kepentingannya ialah mencegah pencemaran makanan. So, kita mesti pakai kelengkapan yang betul. Contohnya kita mesti pakailah topi chef, pakailah apron supaya elak rambut jatuh ke, untuk elak pencemaran silang ke. So, itu kepentingan nombor 2, elak pencemaran makanan. Kemudian satu lagi, memastikan keselesaan pergerakan. Boleh bayangkan kalau seorang pekerja sebagai pengurus dia pakai terlalu ketat, susah nak gerak. Atau chef pakai terlalu ketat pun tidak selesa. So, pastikan pilih jenis pakaian yang sesuai sebab penting memastikan keselesaan pergerakan. Last sekali ialah menjamin keselamatan. Yes, boleh ke macam gambar ni pakai selipar? Tak boleh sebenarnya sebab terutamanya tapak selipar tu kalau sudah hilang dia punya bunga, terus akan tergelincir atau jatuh. Okey, so kepentingan pemilihan jenis pakaian ada 4, sila hafalnya. Alright, kita lihat gambar ini ada 4 jawatan pengendali makanan, pengurus, kemudian chef, pelayan, waiter dan juga waitress. So, mereka mesti ada penampilan diri yang sesuai dari segi rambut dulu. Pastikan dia kemas dan kalau boleh untuk siapa yang sentuh makanan direct tu, pastikan pakai penutup kepala supaya elak jatuh rambut ke dalam makanan. Dan satu lagi, keempat-empat jawatan ni pastikan elak sentuh rambut kalau mengendali makanan. Takut virus pada rambut terus terkena pada makanan tersebut.
Okey, kemudian kena jaga penampilan diri dari segi muka, pastikan bersih, segar dan tidak menyentuhlah muka ketika mengendalikan makanan. Okey, satu lagi aspeknya ialah gigi dan mulut. Pastikan elak ada masalah kerosakan gigi. Sebab bila you buka mulut terus senyum tu, orang nampak gigi yang rosak tu, dia terperanjat. Satu lagi ialah masalah berbau mulut kamu. Pastikan jagalah kebersihan supaya masa you ambil order daripada pelanggan tak ada bau kat mulut. Satu lagi, tidak mencunggil gigi di depan orang dan juga tidak menyentuh mulut ketika mengendalikan makanan. Tapi kalau betul-betul bersin ke, pastikan kamu basuhkan tangan selepas kamu tersentuh mulut. Okey, kemudian kulit. Pastikan kulit bersih dan tidak berbau. Mandilah 2 kali sehari dan pastikan anda tidak menyentuh kulit ketika mengendalikan makanan. Okey, kalau gatal pun, kalau dah pastikan kamu bersihkan tangan. Okey, kemudian tangan dan kuku ialah bahagian yang paling senang terdedah kepada kuman. So, pastikan tangan dibersihkan dengan sempurna, terutamanya zaman COVID ini. Pastikan you bersihkan dengan kerap dan sempurna. Kuku mesti dipotong supaya tak ada kuman. Okey, tidak memakai barang perhiasan diri semasa bekerja. Kita nak elak kemalangan berlaku. So, pastikan tak adalah pakai barang perhiasan diri yang berlebihan. Satu lagi, pakaian mesti bersih dan kemas, tidak menjolok mata dan tidak longgar sangat. Pastikan fabrik buatan pakaian tersebut mesti sesuai dan dicadangkan ialah kain kapas sebab dia sesuai menyerap peluh. Okey, satu lagi aspek ialah rawatan luka. Sekiranya pekerja yang mengendalikan makanan ada luka, pastikan balut luka dengan sempurna, elak kuman merebak. Last sekali ialah kesihatan. Okey, penampilan diri, kalau you tak sihat tu memang pucatlah muka kan. Okey, so rehatlah. Jika tidak sihat, ambil MC ke daripada doktor dan minta cuti sakit. Okey, elaklah jangkitan virus atau penyakit kepada pelanggan. Biasa 4 jawatan ni mesti ada suntikan typhoid. Okey, iaitu mengelakkan jangkitan virus. Okey, so penampilan diri yang sesuai dari beberapa aspek, harap you sudah faham. Okey, ini kriteria kejayaan. Last sekali, saya nak pastikan anda boleh panding dan beza 2 pakaian staf yang berlainan. Alright, ini soalan pertandingan biasa keluar di bahagian B. Bahagian B markanya antara 10 markah hingga 15 markah. So, kita baca soalan dulu. Berdasarkan Raja 1, nampak tak Raja 1 ada Chef A dan Chef B. Pakaian dia berlainan. Okey, A1. Pandingkan style pakaian 2 orang chef di atas dan terangkan kesesuaian pakaian mereka di tempat kerja. Alright, di sini minta you pandingkan. Maksudnya tulis perbezaan stylenya. Style pakaian maksudnya orang ni pakai apa? Scarf ke? Orang ni tak pakai scarf? Orang ni ada topi chef? Orang ni tak ada topi chef? Itu stylenya. So, you kena pandingkan antara 2 orang, kemudian terangkan. Okey, terangkan kesesuaian mereka. Dia sesuai tak pakai scarf? Kenapa sesuai? You kena terangkan. So, di sini ambil markah 12 markah. Okey, maknanya 12 markah bahagi 2. Untuk Chef A, kamu kena skor 6 markah. Untuk Chef B, kamu kena skor 6 markah. Kejap lagi cikgu tunjuk macam mana nak dapatkan markah penuh. Alright, kita lihat bahagian A2. Berdasarkan jawapan di A1, tentukan pakaian manakah yang paling sesuai dipakai oleh seorang chef. Di sini nampak tak dia ada perkataan kata kuncinya berdasarkan jawapan di A1. Okey, kalau sekiranya A1 kamu kosongkan jawapan, automatik kalau you nak jawab bahagian 2 ni, walaupun you sudah tahu jawapan dia confirm ialah Chef A sebab lebih kemas dan lebih sistematik. Okey, kalau you tulis di sini Chef A, tapi di A1 kamu kosongkan jawapan, minta maaflah, 1 markah ni kamu memang tak akan dapat. Sebab dia nak berdasarkan jawapan di A1. Alright, harap you jelas. Okey, kemudian B.
Nyatakan dua kepentingan pemilihan jenis pakaian yang sesuai di tempat kerja. Ini kan tadi kita sudah bincang. So, imbas kembali dan tulis jawapan di sini. 2 markah sahaja. So, 2 kepentingan sudah cukup. Jom kita cuba tulis jawapannya. Alright, nak dapatkan 6 markah pertama, kita tuliskan style pakaian Chef A, kemudian terangkan kesesuaian stylenya. So, kita akan skor 6 markah. So, kita lihat macam mana nak tulis jawapan supaya boleh skor markah ni. Okey, kamu tulis macam ini. Dalam perengkan 1, khas untuk jelaskan Chef A. Okey, kamu buat ayat dalam perangan. Tulis kata kuncinya, Chef A memakai skaf leher yang menyerap peluh agar tidak menitis ke dalam makanan. You tahu tak jawapan yang ayat pertama ni terus dapat skor 2 markah sebab you dah jelaskan style. Style yang warna biru ini, kamu tuliskan yang warna biru ini, perkataan ni, you dapat markah style. Kemudian you tulis ayat yang warna hijau ini ialah ayat penerangan, so you dapat markah penerangan. Boleh nampak? Memakai skaf leher, kemudian you jelaskan kesesuaian dia sesuai sebab serap peluh tidak menitis ke dalam makanan. Terus dapat 2 poin. Kemudian terangkan lagi. Okay, style kedua. Chef A memakai topi chef yang kemas dan sesuai. So, bila you tulis topi chef, sudah tulis stylenya. So, dapat 1 poin lagi. Kemudian jelaskanlah. Sesuai tak topi chef ni? Sesuai sebab mengelakkan rambut masuk ke dalam makanan. Nampak tak? Perkataan hijau ni ialah penerangan dan you dapat 1 markah penerangan. So, 1 style, 1 penerangan. Terus skor lagi 2 poin. Kemudian ayat ketiga, memakai baju chef berlengan panjang untuk melindungi tangan daripada panas api. So, bila you tulis sekali lagi style dan jelaskan dia punya kesesuaian, 2 markah dah masuk dalam kocek. Okay, of course kalau 3 ayat ni you sudah tulis, you dah skor 6 markah. Okay, tapi dari gambar ni nampak dia banyak style lagi, banyak perkara lain yang boleh dapat markah. So di sini, okay, penanda tu dia akan bagi lagi markah supaya anda kalau tertulis, you tak tulis scarf tapi you tulis putang pun boleh dapat markah. So tengok style yang nombor 4 ialah rekaan putang berkanda pada baju chef untuk memudahkan bukaan pakaian sekiranya berlaku kemalangan. So, perkara sekali lagi, biru, style, markah style, 1 markah. Yang hijau tu penerangan. Okey, seterusnya, seluar panjang dibuat daripada fabrik kapas. Okey, kata kuncinya fabrik kapas menyerap peluh penerangannya. So, 2 poin. Memakai apron berwarna gelap. Kata kunci dia berwarna gelap, iaitu hitam, supaya tidak kelihatan kotor penerangannya. Nampak? 2 poin. Okey, kemudian memakai kasut. 1 poin. Elak daripada tergelincir. 1 poin. Kalau you tulis melindungi kaki, 1 poin. Okey, harap you dah boleh skor 6 markah untuk Chef A. Seterusnya kita pergi pula Chef B buat penerangan dia untuk skor 6 lagi markah. Ingat di sini mana-mana 3 star, 3 penerangan dapat 6 markah. Okey, setelah you dah jelaskan Chef A, pergilah jelaskan Chef B. Tuliskan stylenya. Kalau boleh, buat perbandingan setara. Di Chef A, kamu sentuh tentang skaf leher. Di sini pun terus sentuh tentang skaf leher dulu. Iaitu kamu tulis, Chef B tidak memakai skaf leher. Nampak tak perbandingan setara tadi? Okey. Tadi style dia ada pakai, ini style dia tak pakai. Tuliskan di sini perbandingan setara dan jelaskan. Okey, tidak sesuai sebab peluh akan menitis ke dalam makanan. So, perkataan warna biru ni markah style, perkataan warna hijau ni markah untuk penerangan. So, 2 poin sudah masuk kocek. Jelaskan lagi. Topi chef tidak sesuai kerana rambut akan jatuh ke dalam makanan. Okey, 2 poin. Baju chef berlengan pendek tidak sesuai sebab tidak dapat melindungi tangan daripada panas api. 2 poin. Okey, Chef B tidak mempunyai lubang. Baju chef ni tidak mempunyai lubang, jadi sukar untuk dibuka sekiranya berlaku kemalangan. So, you fikir ayat yang sesuai untuk terangkan kesesuaian dia, you dapat score point. Faham? Satu lagi jelaskan seluar. Seluar dibuat daripada fabrik polyester, iaitu fabrik buatan. Dia tidak boleh menyerap peluh.
Okay, so tidak sesuai. Nampak tak? You jelaskan. Satu lagi, apron yang dipakai oleh Chef B berwarna putih. Senang kelihatan kotor. So, itu pun dapat 2 point. Okay, last kali. Okay, Chef B memakai selipar. Tapak akan licin dan mudah tercedera jika berlaku kemalangan. You buat ayat yang sesuai, asalkan dalam ayat tu ada star, ada penerangan, dapat score point. Sekali lagi cikgu tegaskan, mana-mana 3 star dan 3 penerangan yang tepat dapat 6 point. So, senang tak? 12 markah dah masuk kocek. Kalau soalan ni keluar SPM, of course you dah dapat. Okay, seterusnya saya nak jelaskan, selain kamu nak buat jawapan dalam perengan, khas perengan terangkan Chef A, terangkan Chef B, anda juga diizinkan buat dalam bentuk jadual. Kalau buat bentuk jadual, pastikan perbandingan mesti setara. Okay, maksudnya di Chef A, kamu jelaskan tentang scarf, di Chef B mesti scarf juga. Okay, ini perbandingan setara. Sama juga cara tulis jawapan, kamu tulis 1 star, 1 penerangan. So, you tulislah memakai scarf leher menyerap peluh, tidak menitis ke dalam makanan. Of course, itu Chef A, you tulis ayat tu dapat 2 point. Sama juga Chef B, kamu tulis macam tidak memakai scarf leher, peluh akan senang titis ke dalam makanan. Itu pun dapat 2 point. So, ayat pertama perbandingan setara. Terus dalam satu ayat yang panjang ni dapat 2 dari Chef A, 2 dari Chef B, 4 markah. Boleh faham? So, ini perbandingan setara, cikgu nak tegaskan sekali lagi. So, di sini boleh tak cuba you telitikan, cikgu sengaja buat kesalahan di sini. Saya harap you boleh alert. Mana kesilapannya? Okey, kita banding. Chef A ada scarf leher, Chef B tak ada scarf leher, Chef A topi chef. Okey, yang Chef B tak sesuai topinya. Chef A ada baju chef berlengan panjang, Chef B berlengan pendek. Chef A putang dia baju chef di depan, dia di belakang, dia tidak mempunyai lubang. Kemudian seluar panjang dibuat daripada fabrik kapas. Kenapa Chef B tulis pula apron? Nampak tak di sini? Apron berwarna putih, mudah kelihatan kotor. Ini sudah salah sebab tidak buat perbandingan setara. Sama juga di bawah. Okey, di Chef A tuliskan apron, kenapa di Chef B tulis seluar? Bukan perbandingan setara, hati-hati. So, kena ubah balik. Tukarkan. Yang ayat seluar tu pergi ke atas, yang ayat apron ni tukar ke bawah. Macam ni baru dapat markah. Harap you sudah faham dan boleh skor masa exam. Alright, tadi sudah dapat 12 markah. You sudah tahu teknik untuk menulis jawapan. So, sekarang barulah jawab soalan A2 berdasarkan jawapan di A1. Okey, tadi sudah tulis jawapan, jadi boleh skor markah A2 ini. Okey, pilih sahaja manakah yang paling sesuai dipakai oleh seorang chef. So, jawapan you tulis Chef A. Terus skor 1 point. Okey, kemudian seterusnya kita lihat B pula. Nyatakan 2 kepentingan pemilihan jenis pakaian sesuai di tempat kerja. Okey, pakaian sesuai. Kenapa kepentingan pilih pakaian sesuai? Kenapa baju chef mesti pakai baju chef, tak pakai swimming suit? Okey, sebab ni menampilkan penampilan diri yang menarik, mencegah pencemaran, memastikan keselesaan pergerakan dan menjamin keselamatan. So, di sini 2 markah sahaja, mana-mana 2 jawapan you akan dapat skor 2. Alright, pelajar, you sudah boleh skor markah dengan teknik menjawab yang betul. Silalah subscribe dan juga tekan ring ini supaya dapat notis sekiranya cikgu upload video yang baru. Okey, sama-sama kita belajar dalam SRT. Jumpa lagi di video seterusnya. Okey, bye.